Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pada hari Khamis, kita akan sama-sama belajar subjek pendidikan Islam. Ustazah harap kamu semua bersedia untuk belajar. Okey, sebelum memulakan sesi pembelajaran, Ustazah minta kita sama-sama mengaminkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum memulakan sesi pembelajaran, Ustazah minta kamu semua bersedia dengan buku teks pendidikan Islam, buka muka surat 66, buku aktiviti pendidikan Islam serta alat tulis kamu semua. Okey. Okey, pada hari ini Ustazah akan fokuskan pada bidang akidah. Okey, tajuk kita pada pagi ni, cuba kamu tengok buku teks kamu muka surat 66. Okey, tunjuk jari kamu dekat gambar rumah ni, sama dengan paparan Ustazah ni. Okey, kita sama-sama baca tajuknya. Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Sekali lagi Ustazah ulang. Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, cuba tunjuk jari dekat nombor 1. Kita baca. Teliti dan fikirkan. Apa yang disuruh teliti dan apa yang disuruh fikirkan. Okey, cuba kamu tengok dua orang murid pergi ke pameran keajaiban dunia. Apa yang ditengok kat situ? Kita tengok gambar yang pertama, gunung berapi. Yang kedua, gerhana matahari. Yang ketiga, aurora. Yang keempat adalah galaksi. Okey. Tengok dia cakap apa kat situ. Subhanallah, hebatnya. Hebat apa yang hebat? Itulah keajaiban dunia tu. Okey. Kawan dia tu cakap apa? Betapa bijaksananya pencipta alam ni. Dia kata bijaknya pencipta alam ni boleh adanya keajaiban dunia ni. Okey, gunung berapi semua orang pernah tengok kat dalam berita apa semua ya. Gerhana matahari mungkin ada yang biasa tengok, pernah tengok dengan mata sendiri kan. Okey, aurora. Apa dia aurora? Aurora kat situ tengok dekat info. Aurora ialah fenomena berwarna cahaya terang yang kelihatan di langit pada waktu malam hari. Berbentuk jalur atau tirai yang biasanya berwarna merah, hijau atau ungu. Jalur cahaya. Okey, pada waktu malam ya. Okey, tengok dekat gambar otak ni. Okey, ditanya kita soalan. Siapakah pencipta alam ini? Ditanya kamu semua. Siapa pencipta alam ini? Siapa boleh jawab? Okey, ya betul. Jawapan dia adalah Allah. Allah yang menciptakan alam semesta ni. Okey, cuba kamu tengok sebelah pula. Okey, tadi kita Ustazah cakap hari ni kita nak belajar Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, apa erti Al-Alim dan apa erti Al-Hakim? Okey, cuba kita tengok pengertian Al-Alim dulu. Dalam kotak warna pink, tunjuk jari kat situ, Ustazah nak baca. Kamu ikut sama-sama. Al-Alim bererti maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim bermaksud Allah maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Tiada suatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah maha mengetahui, maha tahu apa semua yang akan berlaku, yang sudah berlaku, apatah lagi. Ustazah gambarkan seperti kita, kalau manusia ni, kita macam awak duduk kelas 3 majah. Awak tak akan tahu apa yang berlaku kelas depan awak. Kelas 3 Ibn Sina awak tak tahu. Kelas 3 IK sedang buat apa awak tak tahu. Tapi Allah ni maha mengetahui segalanya. Yang akan berlaku, yang telah berlaku, semua Allah tahu. Pengetahuan Allah ni tiada batas dia. Kalau manusia terbatas. Okey. Erti Al-Hakim pula. Cuba kita baca. Al-Hakim bererti maha bijaksana. Allah Al-Hakim bermaksud Allah maha bijaksana mencipta dan mentadbir alam ini. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Okey, maksud dia Al-Hakim adalah Allah maha bijaksana. Apa maksud bijaksana?
Kalau bahasa Melayu, bijaksana ni sama maksudnya pandai, pandai, cerdik. Itu maksud dia. Maksudnya kat sini Allah ni bijaknya, Allah ni cuba kamu tengok sekeliling kita. Adanya siang, adanya malam. Tak perlu kita kalau kita rasa nak malam tutup lampu. Kita nak siang kita buka switch buka switch baru jadi siang, tak perlu. Pertukaran siang dan malam automatik, tak perlu. Kalau kat rumah kita dah malam kena buka switch lampu baru cerah. Ni kalau nak siang malam tak perlu. Allah ni bijak, dia bijak mentadbir alam ni. Dia bijak, dia tahu apa hikmah-hikmah yang Allah turunkan bala ke, Allah turunkan ujian. Adalah hikmah-hikmah dia yang kita tak tahu. Okey. Tengok sebelah pula. Tengok gambar bawah tu. Ustazah tak bawah ni, tak tepi ni. Okey, gambar kat bawah tu adalah gambar ikan kan, dekat mungkin ni akuaria KLCC ni kat dalam dasar laut. Subhanallah, cantiknya. Okey, tengok muka surat sebelah. Dalil nakli nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Biasanya dalil nakli, apa dalil nakli? Tengok kat bawah info ni dia cakap apa. Dalil nakli yang diperoleh daripada nas Al-Quran ataupun hadis. Bukan kita reka-reka. Okey, dalil nakli ni daripada ayat-ayat Quran ataupun hadis. Okey, ni tengok ni. Ustazah dia dengan anak murid sedang makan. Okey, dia berbincang pasal ni lah. Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Kita tengok nombor 1. Dia cakap apa. Yang pink ni Ustazah dia bercakap. Okey, Ustazah dia cakap apa nombor 1 ya. Apakah pandangan kamu tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lihat sebentar tadi? Ni gambar ikan ni lah. Okey, anak murid dia jawab. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ilmu dan kebijaksanaan Allah tiada tandingannya. Memang betul lah. Pengetahuan Allah dan bijaksana Allah ni tiada tandingannya. Tak ada orang pun boleh tanding. Kita manusia nak cipta ikan seekor pun tak mampu, tak boleh. Allah senang-senang saja. Bukan setakat ikan. Kalau dekat hidupan laut yang kamu tengok tu, gambar kat situ, macam pelbagai jenis ikan. Ada rumpai laut, apa semua ya. Okey, tengok nombor 3. Ustazah dia cakap apa? Betul murid-murid, ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza daripada manusia. Ilmu dan kebijaksanaan manusia terbatas, sedangkan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Kamu kata ada kawan kamu pandai sangat Ustazah. Dia sangat pandai. Tapi kepandaian dia tak sama dengan kepandaian Allah. Ilmu manusia ni terbatas. Kalau kamu kata dia bijak Ustazah boleh jadi doktor. Doktor terbatas ilmu dia sahaja. Dia mungkin seorang doktor tak pandai bahagian arkitek, bahagian bangunan. Tapi Allah semua ilmu dia bijak. Semua perkara dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok nombor 4. Murid dia cakap apa? Ustazah, apakah dalil nakli Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Okey, tengok kat sini ya. Ada dekat nombor 5. Wallahu alimun hakim. Sekali lagi. Wallahu alimun hakim. Surah An-Nisa ayat 26. Okay, maksud dia sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okay, saya harap kamu boleh hafal ayat ni, nanti ada latihan ya. Okey, seterusnya. Apakah kesan-kesan kita beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim ni? Kesan ni pengajaran lah. Apa yang faedah kita dapat bila kita beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okay, yang pertama. Ya? Yang pertama kat sini. Ni. Yang pertama sini. Yang warna hijau ni yang pertama ya. Berusaha meningkatkan ilmu. Bila kita dah tahu maksud Al-Alim dan Al-Hakim ni, kita berusaha untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Bukan perkara ilmu-ilmu yang mengarut. Yang kedua, kita tekun dan bersungguh-sungguh supaya kita lebih pandai. Kita tengok nombor 2. Yang warna pink ni nombor 2.
mentaati perintah Allah. Bila dah kita tahu maksud Al-Alim dan Al-Hakim tu, kita akan lebih melipat gandakan amalan kita. Untuk apa? Untuk dapat pahala lah. Yang kedua, menjauhi maksiat. Kita akan jauhlah perkara-perkara tak elok kita tak buat. Okey, yang ketiga, di sini kat gambar orang sakit ni warna oren. Redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat ujian, kita akan bersangka baik dengan Allah. Yang kedua, kita sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya musim sekarang ni mungkin ada yang terkena virus COVID-19 ke. Mungkin ada hikmah yang Allah berikan kepada dia. Kita tak tahu. Ada aturan yang lebih baik. Contohnya Allah nak beri kepada dia. Selepas dia sembuh daripada penyakit dia ke apa, Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik pada dia. Okey, yang terakhir warna biru ni ialah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak syukur? Kita menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Kita memelihara alam, kita tak buat kotor. Contohnya kita kena penyakit denggi contohnya. Sebab apa denggi? Sebab kita tak jaga persekitaran kita. Bila dah kita beriman dengan Allah Al-Alim dan Al-Hakim, kita peliharalah kawasan kita, kawasan sekitar kita supaya kita dijauhi penyakit. Okey. Ustazah rasa tu saja. Kita pergi kepada latihan. Okey, buka buku aktiviti kamu. Muka surat 66. 66 ke 67? Tengok. Yang unit pertama 67. Okey, tengok latihan. Yang pertama dikata susun dan tulis balik. Okey, yang ini adalah pengertian Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Ada dalam buku teks tadi, kamu cuma ni jawapan kat sini, kamu cuma pilih dan tulis balik di ruangan kosong yang disediakan. Okey, seterusnya, muka surat seterusnya, warna dan baca. Ni dalil nakli nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Macam Ustazah beritahu tadi. Kamu boleh hafal ayat tersebut. Tadi apa tadi? Wallahu azizun hakim ke? Wallahu alimun halim ke? Kamu pilih warna yang mana yang betul. Okey, begitu juga maksud dia ni kat sini. Okey. Okey, latihan seterusnya. Muka surat seterusnya. 68. Okey. Tandakan yang ni dulu. Bulatkan jawapan yang betul. Okey, bulatkan jawapan yang betul. Okey, Ustazah baca nombor 1. Bulatkan sama ada A, B atau C. Okey, nombor 1. Salah satu usaha menjauhi maksiat ialah berkawan dengan rakan yang A baik, B malas, C jahat. Okey, yang kedua. Kamu bulatlah yang mana jawapannya. Okey, nombor 2. Setiap cabaran dan ujian mestilah dihadapi dengan redha dan apa? A, sedih, B, sabar, C, marah. Okey, nombor 3. Ustazah laju-laju sikit ya. Okey, nombor 3. Kita hendaklah belajar dengan tempat kosong kerana Allah mengasihi hamba-Nya yang berilmu. A, sambil lewa. B, hati-hati. C, tekun. Bulat. Salah satu cara bersyukur kepada Allah, kita selalu melafazkan apa? A, astaghfirullah. B, Masya Allah. C, Alhamdulillah. Kamu bulat yang mana? A, B atau C. Okey, yang terakhir. Tandakan betul atau salah. Saya beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, tanda betul kalau pernyataan tu betul. Kalau pangkah bila pernyataan tu salah. Nombor 1, merosakkan harta awam. Nombor 2, membantu orang lain. Nombor 3, membazir makanan. Nombor 4, menjaga kebersihan. Dan yang kelima, tekun belajar. Senang saja. Tandakan betul atau salah. Okey, itu saja latihan Ustazah pada hari ini. Lepas siap, kamu boleh hantar kepada Ustazah. Okey, Ustazah harap kamu faham apa yang Ustazah terang sebentar tadi. Dan boleh menjawab soalan dengan betul. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.